Zaman aku sekolah dulu, aku minat jugalah tengok cerita animasi lah. Tapi aku kebanyakannya didedahkan dengan animasi-animasi daripada Disney. Jadi, hujung tahun 1998, dekat zaman era kegelapan Desa Setapak orang semaju, aku jumpa satu CD ni. So, member aku cakap cerita dia best lah. Tapi bila aku tengok cerita ni, dia betul-betul membuka minda aku terhadap animasi Jepun. Jom! Princess Mononoke. Princess Mononoke, sebuah filem animasi terbitan Studio Ghibli, dikeluarkan pada tahun 1997, diarahkan oleh pengarah legendary Hayao Miyazaki. Kalau kau nak tahu siapa Hayao Miyazaki, pada pendapat saya lah, Hayao Miyazaki ni dia lebih kurang macam Akira Kurosawa ataupun Sergio Leone, Steven Spielberg. Otai-otai yang pengarah filem tu, ini adalah sebaris dengan Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki ni dia adalah legendary director animasi Jepun lah. Dia ni kira basically otai-otai yang inspire ramai animasi-animasi yang ada kat dunia ni lah. So, filem Princess Mononoke ini, dia mengisahkan seorang putera daripada Puak Imshi. Puak Imshi ni dia adalah satu masyarakat yang dah memecilkan diri mereka disebabkan kekalahan mereka pada satu ketika era dulu lah. So, berlatar belakangkan pada kurun ke-14 Jepun. So, pada permulaannya filem ini membuka, ada satu scene yang mana putera Ashitaka ni, so dia bila sampai dekat satu menara tinjau ni, dia naik ke menara tinjau tu, ada satu orang tua yang jaga dekat menara tinjau tu, dia dapati ada satu demon. Okay, demon ni dia besar, dia diliputi dengan macam cacing lah, cacing yang menguat-nguat macam tu lah. Serang dia dengan langgar menara tinjau tu sehingga jatuh lah. Orang tua yang jaga di kawasan menara tinjau tu bagi tahu itu adalah sejenis demon lah, sejenis macam roh jahat yang memang niat dia nak balas dendam lah. So, roh jahat tu dia menuju ke arah kampung Puak Imshi ni lah. Jadi, apa yang Ashitaka buat, dia naik, dia punya Rusa Egg dia kejar demon ni lah. Apa yang saya suka pada opening scene ni, demon tu bila sampai ke kawasan bukit dah, nak menuju ke arah kampung, ada sekumpulan budak kecil, perempuan, dia mungkin baru balik daripada sawah. So, dia kejar budak kecil ni lah. So, Ashitaka tak ada pilihan, dia dah bagi warning, dia tak nak apa-apakan demon ni, ambil tindakan dengan memanah demon ni lah. So, panahan pertama demon ni terkena dekat mata kanan dia. Mata kanan, mata kiri saya tak pasti lah. So, terkena kat mata dia lah So, bila terkena kat mata dia, demon tu keluarkan cacing-cacing dia banyak, lebih kurang macam style kau tengok Gaara dia keluarkan macam segerombolan macam panjang macam tu kan, Gaara punya style kan. Serang Ashitaka lah. Dia berlindung dengan menggunakan tangan kanan dia. So, akhirnya demon tu punya cacing dia lekat, okay, diikat tangan kanan Ashitaka. Akhirnya Ashitaka terpaksa keluarkan panah yang kedua, tembak tepat ke arah mata demon tu lah, menyebabkan demon tu paralyzed sama sekali. So, apa yang terjadi setelah demon tu paralyzed, rupa-rupanya dia merupakan seekor babi yang besar. Nak sebut babi ke nak sebut kinzir ni? Tak sensitif babi senang sebut babi lah So, babi ni dia lebih kurang macam zaman dulu-dulu, orang Jepun dia percaya ada binatang yang besar lah. So, binatang yang besar ni lebih kurang macam dewa lah, bertaraf dewa lah. Dia macam ketua dia. Ada yang binatang yang kecil-kecil macam babi yang kecil, dan ada yang babi yang besar. Ada yang serigala yang kecil, yang dia punya ketua dia tu serigala yang besar lah. Kita boleh tengok Ashitaka ni dia injured. Dukun Puak Imshi tu datang, dia bertanyakan kepada demon lah. Dia kata, "Oh demon, ataupun kau ni dewa, tolong tinggalkan kami. Okey, kami tak berniat apa-apa. Nanti kami akan buat upacara satu untuk menghormati kau lah." So, demon tu dia kata, "Aku diselubungi oleh dendam. Aku mati disebabkan oleh manusia. Aku akan pastikan kehidupan kau disumpah satu hari nanti." Lebih kurang macam tu lah ayat dia lah. Okey, dia buat satu perjumpaan oleh Puak Imshi ni. Dia bagi tahu Ashitaka ni dia sebabkan dengan orang kata apa, cacing tu melekat ke tangan-tangan dia. Dia menyebabkan dia ni disumpah lah. So, macam tangan dia ni jadi bengkak, warna hitam lah, macam tu lah, lebam, macam satu kena disease macam tu lah Dukun tadi tu dia bagi tahu bahawa nasib Ashitaka jika dia tidak dirawati, Ashitaka akan mati. So, penduduk kampung tu sedih lah, sebab Ashitaka ni dia macam dorang punya keturunan raja lah. Sebab tu nama dia putera Ashitaka. Okay, so Ashitaka dia ada dua pilihan saja. Sama ada dia stay dekat kampung tu, mati macam tu, ataupun dia keluar, pergi ke tempat babi tu dia kena tembak. So, Ashitaka dia buat keputusan, dia keluar lah. So, bila dia keluar, tradisi kampung tu dia bagi tahu, okey, bila dia keluar, dia kena potong dia punya satu macam ban, ikat rambut dia panjang, diikat macam style ban tu, dia kena potong lah. Once dia potong ban tu, dia dah dianggap mati oleh penduduk kampung tu lah.
So Ashitaka kata dia nak cari siapa yang bunuh babi tu, dan dia nak dalam masa dia nak hilangkan curse, sumpahan yang melekat ke tangan kanan dia tu lah. Jadi apa yang menyebabkan saya minat dengan filem ni lah? Untuk pengetahuan korang semua filem ni masa mula-mula keluar tahun 1997. Saya mula-mula tengok ni pada akhir tahun 1998 lepas SPM macam tu. Kawan saya dia beli VCD tu lah dekat kawasan gelap Desa Sapak tu, Kawasan Maju. Saya pun tahu-tahu lah. Okey, masa dia beli tu, actually dia tak ada subtitle lah. So bila dia tengok, dia cadang dengan saya, kau tengok cerita ni, memang best. So saya pun balik tengok lah, saya jenis tak kisah. Apa yang membuatkan saya tertarik? Saya terpesona dengan dia punya cerita dia. Walaupun saya tak faham, okay, tak ada subtitle, just bahasa Jepun dia masa tu. Okay, dia punya animasi dia cukup cantik, cukup epic. Okey, pergerakan dia walaupun dia animasi, tetapi dia animasi yang bertaraf mahal. Difahamkan CGI dia adalah efek yang cacing-cacing tu yang efek dia. Okey, lepas tu ada sedikit lah macam dia, bila dia lari, dia punya tanah tu, pergerakan kamera tu nampak macam CGI sikit. Tapi basically semua pergerakan yang ada dalam adalah lukisan tangan semata-mata. So, saya memang kagum lah. Lepas tu filem ni filem animasi. Tapi dia punya cerita dia memang orang kata apa, cerita epic tau. Dia cerita serius. Okey, cerita style untuk orang besar, dan dia memang filem ni dia tak sesuai untuk kanak-kanak Dan saya tengok memang cerita ni wow, betul-betul best lah. So selepas 2 tahun kemudian ke 3 tahun kemudian lah, lebih kurang pada awal 2002 macam tu. Okey, baru masa saya dah kerja lah kan, baru saya dapat beli DVD dia lah, pun dekat area Desa Sapak tu. Okey, dia kali ni dia tak ada subtitle, cuma saya dapat beli DVD versi Amerika dia yang dikeluarkan oleh Miramax pada ketika tu lah. Jadi masa saya tengok cerita tu, baru saya faham jalan cerita dia. So memang membuatkan saya dia lebih memang hebat lah. So filem Princess Mononoke ni dia adalah filem yang membuatkan saya minat dengan anime Jepun. Sebelum tu saya tengok anime Jepun, tapi saya tak berapa minat sebab anime Jepun ni basically pergerakan dia orang, dia macam anime macam lukisan animasi murah sikit tau. Okey, dia tak banyak pergerakan. Kau tahu lah, banyakkan bila nak lukis ataupun kau nak animate dalam bentuk lukisan ni, makin banyak, makin smooth pergerakan dia, maksudnya makin banyak lukisan yang kau kena lukis. Jadi benda tu kos mahal kot. So selepas Ashitaka keluar daripada kampung Puak MC ni, Ashitaka dia jumpa satu kampung tu. Dia nampak ada penduduk kampung tu dicederakan oleh askar-askar tau. Dia bukan perang sama tentera dia, tapi dia serang orang kampung sekali. So Ashitaka dia datang, dia kata tolong berhenti, dia keluarkan panah. Tapi apa yang pelik, panah dia tu, tangan kanan dia mengeluarkan satu kuasa tau. Walaupun tangan kanan dia sakit, disumpah, tapi mengeluarkan satu kuasa, orang kata inhuman lah. Kuasa menyebabkan dia kuat. Dia lepaskan panah tu, orang yang pegang senjata tu, tangan dia tembak, tangan dia terus putus semata-mata. Lepas tu ada orang kejar, dia lepas panah yang kedua, kepala putus dengan panah dia. Selalunya kalau tembak, just tembak, tapi disebabkan kekuatan yang dikeluarkan tu luar biasa, sampai panah tu menyebabkan kepala orang tu putus. Kita tengok scene tu memang smart lah scene dia. Dia punya style pergerakan kamera dia, dia bukan animasi biasa, animasi Disney bukanlah. Memang betul-betul epic scene ni. Dia berjumpa dengan satu pemburu ni yang dia orang kata apa, lari daripada kawasan tu sama-sama. Pemburu ni nama dia Jigo. Untuk pengetahuan korang, versi Inggeris, Jigo ni suara dia adalah suara Billy Bob Thornton. Sebutan betul lah Thornton, Billy Bob Thornton. Yang pelakon power lah. Pada keesokan harinya, putera Ashitaka ni keluar lah. Dia dalam satu scene tu dekat sungai, dia tersempak dengan dua orang cedera lah. So apa yang dia tengok orang tu, dia ingat dah mati, rupanya hidup lagi. So dia angkat, seorang dia angkat, seorang dia letak lah. Dia pergi tanya orang yang cedera tu, dia kata dia hidup dekat kawasan Iron Town. So kawasan tu jauh lah. Tapi dia, apa yang Ashitaka ni, dia tak ikut jalan yang orang tu tunjuk. Sebaliknya dia ikut jalan melalui hutan terlarang lah. So hutan terlarang ni manusia tak masuk, sebab hutan ni dia didiami oleh satu, orang kata apa, lembaga macam dewa hutan lah, macam tu lah. So manusia tak berani nak sentuh tempat tu lah. So setibanya putera Ashitaka dan dua orang cedera ni sampai ke Iron Town, okey, kat sini lah first kita diperkenalkan dengan satu figure watak perempuan yang diberi nama Lady Eboshi. So Lady Eboshi ni dia basically run Iron Town ni lah. Kalau kita tengok Iron Town ni pada ketika tu pun, dia ni lebih kurang ada lagi 2-3 lot dalam kata apa, pekan yang berhampiran cuba nak rampas Iron Town ni lah. So apa yang saya suka pasal Iron Town ni, kita nak dapat saksikan cara hidup orang-orang dekat Iron Town tau. Okay, untuk orang-orang lelaki, dia ada dia punya part dia. Untuk orang-orang perempuan, dia ada dia punya kerja dia. So saya tengok dia punya cara bermasyarakat kat situ lah. Walaupun cerita kartun,
Tapi style dia memang real tau. Putera Ashitaka pada malam tu dia dijemput makan malam Lady Eboshi ni lah. Sebagai perhargaan kepada putera Ashitaka kerana menyelamatkan 2 orang tu yang cedera lah. Okay. So basically Iron Town ni selain dia berbuat besi, okay, dia ni adalah pengeluar senjata tau. Dalam bentuk senapang lah. So diorang bercerita lah, Lady Eboshi ni memang seorang wanita yang jati, yang kuat dah, yang lead diorang ni lah. So diorang pernah saksikan Lady Eboshi ni, dia bunuh satu babi yang besar tau. So, dalam semena-mena Ashitaka punya tangan yang kena sumpah tu macam mengamuk tau. Macam mengamuk dan dia punya urat macam similar rupa dia yang masa dekat permulaan tu lah yang dia bunuh, yang dia lepaskan panah sampai tangan putus kan. So, selepas dia jemput oleh Lady Eboshi, dia tanya Lady Eboshi lah, dia keluarkan peluru tu, dia kata ini adalah peluru yang kau bunuh babi tu kan. So, Lady Eboshi tengok dia sedih lah. Sebab dia bunuh babi tu mengamuk dekat kampung Ashitaka tu lah. Jadi dia minta maaf lah. So, apa yang best lah saya tengok dekat cerita ni lah. Cerita ni dia tak ada tau. Kau kata apa, siapa yang jahat, siapa yang baik tau. So, pada malam tu, ada serangan lah daripada puak serigala. So, bila Ashitaka keluar, dia lihat puak serigala ni, ada 2 serigala tapi salah seorang ni perempuan. So, perempuan ni lah Princess Mononoke. Yang bermaksud dalam bahasa Melayu dia, Puteri Serigala. So, Puteri Serigala ni nama dia Sun. Okay, dia memang nak bunuh Lady Eboshi ni lah. Bagi dia, Lady Eboshi ni dah menyebabkan hutan-hutan kat situ yang orang kata apa, bersih, suci, huru-hara lah disebabkan Lady Eboshi ni punya aktiviti pelombongan besi tu lah. So, kat sini lah, apa yang best lah, dia tak ada yang orang kata apa, siapa yang jahat dalam filem ni. Siapa yang benar-benar jahat lah. Lady Eboshi ni dalam cerita ni nampak dia depict macam jahat. Tapi sebenarnya dia tak jahat pun sebenarnya. Dia mewakili sifat manusia yang orang kata apa, niat baik tapi sama-sama tamak tau. Tamak nak kejar kekayaan. So manakala Sun dengan puak serigala ni, dia walaupun Sun ni dia manusia, okay, serigala yang bela dia, tapi dia benci Lady Eboshi disebabkan perbuatan Lady Eboshi. Jadi apa yang saya suka tentang filem ni, first kali dia punya score dia. Okay, skor dia ditulis oleh Joe Hisaishi. So, siapa yang tak tahu, Joe Hisaishi ni, dia ni orang kata apa, selalu bekerjasama lama lah dengan Hayao Miyazaki lah. Sejak daripada filem Miyazaki yang pertama. So, sampai yang paling last tu pun memang Joe Hisaishi ni memang tulis semua skor untuk filem ni lah. So, skor dia memang epic. Kalau korang tak percaya, kau cuba dengar skor Princess Mononoke. Kau tak sangka bahawa skor ni memang untuk animasi. So, untuk filem Princess Mononoke 1997 ini, saya berikan A+. Kenapa saya berikan A+ pada filem ni? Filem animasi yang pertama yang saya tengok yang betul-betul buka minda saya tentang animasi Jepun. Sejak pada filem Princess Mononoke ni, saya dah minat dengan filem animasi Jepun lah. Lepas tu adalah filem animasi lain yang saya tengok macam Spirited Away, cerita Metropolis, okay, cerita Howl's Moving Castle, lepas tu cerita Studio Ghibli yang lain. Saya dah mula tengok animasi macam cerita Bleach tengah famous pada ketika tu, Naruto. Bagi saya filem animasi Jepun, anime ni memang dia ada dia punya style tersendiri lah. Antara lagi yang saya suka lah, filem ni dia tema dia sangat berat. Lepas tu dalam sama macam Lady Eboshi punya cerita, kita nampak kat sini filem dia walaupun untuk animasi, tapi apa yang best dia memang tinggalkan banyak mesej kepada kita lah. Yang antara yang saya suka lagi, cerita ni dia tak ada tema siapa yang baik dan siapa yang jahat. Semua masing-masing ada prinsip dan agenda tersendiri lah, menyebabkan sometimes dia ni nampak jahat, yang sometimes yang jahat ni dia nampak baik. Itu antara kekuatan daripada filem ni lah. Apa lagi filem animasi yang korang suka? Saya cadang lepas ni saya mungkin akan buat review pula untuk filem Spirited Away. Nanti ada masa saya akan buat. Jadi kalau korang ada apa-apa filem animasi yang korang suka, okay, filem anime, animasi tempatan, luar negara, Walt Disney, Ghibli atau sebagainya, korang boleh tuliskan komen kat bawah. So kita bincang sama-sama. Dan jangan lupa tekan butang like, subscribe dan butang notification tu. Paling penting. Okey, terima kasih dan adios. Yeah!